Jadi saya difahamkan Abang Rahim juga merupakan setiausaha politik kepada Datuk Menteri Besar Selangor. Jadi dan bermula 16 September tahun 2020 sebagai penyelaras Dun Gombak Setia. Dan kalau mungkin yang tak tahu pasal penyelaras ni, dia berlaku kerana sebab langkah syaratan. Tapi langkah syaratan ni kita nak cerita lagi lah. Nanti kita akan cerita. Tapi tugas penyelaras ni memang kena berperanan sebagai seorang adun. Ya betul. Jadi sebenarnya selama ni bila saya berkecimpung dalam politik, sebenarnya saya tidak pernah berminat untuk pergi jauh, terutama dalam melibatkan diri dalam jawatan-jawatan organisasi kerajaan. Kita ada dua nama besar di Gombak ni. Dalam parti kita ada dua nama besar. Satu Datuk Seri Azmin Ali, lepas itu Datuk Seri Ahmad Syahri. Jadi melihat pada usia terutamanya Datuk Seri Ahmad Syahri yang masih muda, saya rasa tak ada keperluan untuk saya melangkaui lebih tinggi daripada mereka. Jadi buat kerja di belakang tabir dan sebenarnya untuk merealisasikan impian pimpinan-pimpinan. Jadi itu lebih peranan saya. Tapi apabila berlaku langkah syaratan, seperti yang sedia maklum, Azmin Ali berhijrah kepada, tak tahulah hijrah ke khianat ke, pulang definisi dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rakan-rakan, penonton-penonton yang bersama dengan kami untuk malam ini. Jadi istimewa untuk hari ini, kita bawakan satu sesi podcast yang sedikit sebanyak kita bawakan dengan persoalan-persoalan dan juga mungkin boleh menjawablah pertanyaan-pertanyaan yang bermain dekat fikiran dekat luar sana. Dan tentunya untuk hari ini saya bukan kesorangan, saya bersama dengan seorang insan yang kalau di Gombak dalam dunia politik ni, kalau orang tak kenal tu maksudnya pelik lah. Jadi untuk kali ini kita bersama dengan Tuan Rahim Kasdi, ataupun kita panggil dengan panggilan lebih mesra Abang Rahim. Jadi Abang Rahim akan bersama dengan saya untuk sesi podcast ni. Jadi insyaAllah dalam sesi ni sedikit sebanyaklah banyak pertanyaan-pertanyaan dan perkongsian yang kita boleh lakukan. Jadi sebelum tu selamat datang Abang Rahim. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Kai. Okey, jadi kita tahu dalam career sebagai ahli politik, okey. Jadi mungkin orang nak tahu jugalah. Mungkin ada yang kenal tapi mungkin tak berapa nak mendalam, mungkin pernah nampak dalam program ataupun dalam beberapa keadaan saja. Jadi mungkin untuk permulaan ni mungkin boleh kenalkanlah siapa Abang Rahim ni sebenarnya. Okey. Silakan. Ianya kalau kita lihat menjurus kepada, kalau flashback tahun 1998 selepas pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada jawatan Timbalan Presiden UMNO dan juga Timbalan Perdana Menteri, yang mana saya masa itu berada dalam UMNO, itu pun bukanlah cakap saya terlalu minat, tapi lebih kepada keinginan saya untuk sama-sama melibatkan diri dalam soal-soal kemasyarakatan. Dan selepas pemecatan tu saya mengikut kumpulan Sokol untuk era reformasi. Sebelum tu saya pernah menjawat jawatan kuasa pemuda UMNO bahagian Gombak. Tapi dalam masa yang sekejap lah. Dan saya mengambil keputusan untuk mengikut perjuangan reformasi yang dipelopori oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan selepas itu tidak pernah menoleh ke belakang lah. Saya terus bersama dengan Parti Keadilan Rakyat, di mana saya merupakan ketua pemuda. Masa itu dipanggil ketua pemuda, bukan MK, ketua pemuda bahagian Gombak untuk Parti Keadilan Rakyat, bersama dengan tokoh-tokoh kepimpinan masa itu seperti Datuk Seri Azmin Ali dan beberapa rakan-rakan lain. Dan daripada situ kita mula langkah politik saya lah di dalam era politik. Walaupun saya bukan full time politician, tapi agak aktif dalam politik, memperjuangkan reformasi pada masa tersebut. Dan saya memegang jawatan ketua pemuda, selepas itu menjadi naib ketua bahagian, ketua perangan bahagian, lepas itu tukar jadi cabang, hingga sekarang saya menjawat jawatan sebagai timbalan ketua cabang Gombak yang diketuai oleh Datuk Menteri Besar itu sendiri. Okey. So maksudnya perjalanan politik tu sebenarnya daripada bawah lah. Betul. Satu-satu peringkat kan. Jadi tentulah sedikit sebanyak itu adalah pengalaman, benda yang mahal lah dalam perjalanan ataupun karier politik tu. Dan tadi sebut pasal perubahan, hijrah daripada UMNO pergi kepada PKR. Masa tu apa, kalau tanyalah
zaman masa yang mula-mula berhijrah tu, masih ada lagi kawan-kawan ataupun rakan-rakan ataupun individu-individu yang penting lah, yang masa awal-awal masuk PKR tu, yang kalau ikut sampai sekarang ni masih ada ke ataupun macam mana? Ramai lagi masih ada. Era permulaan reformasi, masing-masing ada beberapa jawatan dalam cabang gombak sekarang yang bersama saya. Dan termasuk yang dah keluar, macam dia dah keluar disebabkan langkah Sheraton dan sebagainya. Jadi saya kekal di sini, dan seperti saudara Zafarul, saudara Razif, ini beberapa pimpinan-pimpinan yang berada bersama saya sejak daripada tahun 1999 lagi. Oh, daripada awal lagi. Daripada awal lagi. Okey. Baik, tu orang kata perjalanan lah daripada UMNO dan juga kepada Parti Keadilan Rakyat di Gombak ni. Dan kita tahu di Gombak ni dia istimewa. Kalau cerita pasal politik, Gombak ni sentiasa jadi tarikan lah. Jadi tarikan mungkin sebab namanya Gombak ataupun sebab selalu dikaitkan dengan macam-macam isu jugalah. Okey. Jadi baik, alhamdulillah. Satu perjalanan yang panjang, tentu pengalaman tu juga adalah satu benda yang mahal lah dalam kehidupan Abang Rahim. Jadi macam-macam suasana, keadaan, pengalaman tu memang orang kata mematangkan dan mendewasakan lah. Okey. Jadi sampai satu tahap bila mana dalam dunia politik ni kita tak terlepas lah dalam jawatan-jawatan yang lebih besar amanah dia. Tanggungjawab yang lebih, orang kata, bukan setakat pada parti saja tapi lebih kepada masyarakat. Jadi saya difahamkan Abang Rahim juga merupakan setiausaha politik kepada Datuk Menteri Besar Selangor. Jadi dan bermula 16 September tahun 2020 sebagai penyelaras DUN Gombak Setia. Dan kalau mungkin yang tak tahu pasal penyelaras ni, dia berlaku kerana sebab langkah Sheraton. Tapi langkah Sheraton ni kita nak cerita lagi lah. Nanti kita akan cerita. Tapi tugas penyelaras ni memang kena berperanan sebagai seorang adun. Ya, betul. Jadi sebenarnya selama ni bila saya berkecimpung dalam politik, sebenarnya saya tidak pernah berminat untuk pergi jauh, terutama dalam melibatkan diri dalam jawatan-jawatan organisasi kerajaan. Jadi selepas kita memenangi pilihan raya 2008, apabila Selangor menjadi negeri yang ditadbir oleh Pakatan Rakyat masa itu, dan saya diamanahkan untuk menjadi ahli majlis Penas Selayang bermula daripada 2008, dan dari situ saya mula ada attachment dengan organisasi atau agensi kerajaan. Jadi tapi masih tidak berapa berminat untuk pergi jauh dan sebagainya, sebab kita ada dua nama besar di Gombak ni. Dalam Parti Keadilan Rakyat ada dua nama besar. Satu Datuk Seri Azmin Ali, lepas itu Datuk Seri Amuddin Syahri. Jadi melihat pada usia terutamanya Datuk Seri Amuddin Syahri yang masih muda, saya rasa tak ada keperluan untuk saya melangkaui lebih tinggi daripada mereka. Jadi kita lebih suka buat kerja di belakang tabir, meneruskan khidmat bakti kepada masyarakat, dan sebenarnya untuk merealisasikan impian pimpinan-pimpinan. Jadi itu lebih pandangan saya. Tapi apabila berlaku langkah Sheraton, seperti yang sedia maklum, Azmin Ali berhijrah kepada, tak tahulah hijrah ke khianat ke, pulang pada definisi dia. Dan saya remain dalam Parti Keadilan Rakyat bersama dengan Datuk Seri Amuddin Syahri. Of course, banyak pemikiran ataupun percaturan yang perlu saya lakukan, asas perjuangan yang perlu kita tekankan, dan merasakan bahawa langkah pengkhianatan di Sheraton itu tidak sesuai dengan jiwa saya yang masih ialah untuk meneruskan perjuangan agenda Parti Keadilan Rakyat atau reformasi yang dicelarat atau dimulakan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Of course sebelum ni memang di Gombak ni orang tahu saya lebih rapat dengan Datuk Seri Azmin Ali dibanding Datuk Amuddin Syahri. Orang tahu saya banyak rapat dengan beliau. Saya 2-3 orang termasuk Allahyarham sahabat saya, saudara Azrin Mali yang telah meninggalkan kita. Jadi saya ni dilihat sebagai antara orang kanan di dalam politik Gombak. Di Gombak. Tapi ramai agak terperanjat apabila saya tidak terus mengikut Azmin Ali, malahan terus untuk mengikut Amuddin Syahri. Sebenarnya bukan isu mengikut Amuddin Syahri atau tidak, tapi lebih kepada peneruskan perjuangan tu. Perjuangan yang telah kita asas, yang telah kita ceburi, yang menyebabkan saya terlibat direct dengan politik. Jadi saya rasa ianya lari daripada asas perjuangan kalau kita keluar daripada meninggalkan parti. Jadi saya selepas saya terus istiqamah, dan of course saya boleh katakan antara penyebab yang
keadilan rakyat di Gombak gagal dilemahkan oleh mereka. Kerana saya merupakan pimpinan. Saya pemimpin bawah yang rapat dengan masyarakat, yang rapat dengan rakan-rakan dan hampir keseluruhan terutamanya ahli-ahli di Gombak. Jadi apabila saya stay, sebenarnya tak ramai yang ikut. Sebab itu saya pernah maklum pada rakan-rakan yang mengatakan keadaan Gombak lemah disebabkan langkah Sheraton. Saya pernah cakap, you berilah nama. Tak payah ramailah, 20 orang nama. Yang orang kenal, yang ikut Azmin Ali. Itulah masuk kekuatan yang kita ada. Dan cabarannya bermula dari situ apabila saya ditarik ataupun diminta oleh Datuk Seri Amir Sari untuk menjadi siswa politik kawasan dia untuk bantu beliau di Sungai Tua. Saya terima sebab saya rasa ya perlu saya bantu beliau di Sungai Tua sebab beliau telah menjawat jawatan Menteri Besar dan punya masa yang agak terhad untuk berada di kawasan. Jadi dengan pengalaman networking saya ada, saya menerima jawatan tersebut. Dan selepas itu, saya ingat selepas 2-3 bulan beliau jadi Menteri Besar, maka sebelum tu lah, selepas langkah Sheraton tu, ada keperluan untuk memilih atau melantik seorang penyelaras DUN. Sebab DUN Gombak Setia ni diwakili oleh Saudara Himan Idham yang dah melompat. Yang telah melompat ikut Datuk Seri Azmin Ali, dan kekosongan itu berlaku dan parti menyatakan bahawa tokoh yang paling sesuai lah masa itu, bukan terbaik yang sesuai untuk menjawat jawatan tu saya sendiri, dan saya terima lah. Ini merupakan titik permulaan perbezaan peranan politik tu sendiri. Sebelum ni kita menjaga, masa saya situ politik pun saya jaga, tapi lebih mewakili, tapi saya ada bos, apa-apa saya boleh refer kat dia. So apabila saya dilantik sebagai penyelaras, maka cabaran untuk menerajui kepimpinan di Gombak Setia tu sendirinya akan menjadi satu cabaran yang besar. Dan seperti kata orang tu, lebih sebagai adun jugalah. Sebagai adun di pihak kerajaan. Walaupun cabaran dia besar sebab kita tak dapat peruntukan seperti adun lain. Betul. Kita tidak ada cukup staf macam lain sebab kita ni sebenarnya penyelaras ni lah untuk menggambarkan diri itu sebagai adun, tapi tidak dapat semua kelebihan sepenuhnya dari itu. Jadi cabaran dekat situ lah, bila keuangannya kurang, bila ada perkara-perkara yang perlu kita lakukan, kita tidak boleh pergi ke Dewan. Jadi banyak lebih pada kerja-kerja operasi. Kerja operasi. Jadi saya rasa itulah sebahagian daripada cabaran ataupun peranan sebagai seorang penyelaras. Okay. Saya suka bila tadi sebut langkah Sheraton, bila mana yalah kita menjangkakan, maksudnya bila dapat pimpinan utama daripada Gombak tapi tidak memberikan kesan yang besar. Of course lah, dia adalah keretakan tu, itu biasa. Orang bercakap apa nak jadi dengan PKR Gombak. So persepsi-persepsi negatif tu adalah biasa. Tapi Abang Rahim dah terangkan lah. Maksudnya apa jalan awal yang memilih PKR tu sebenarnya adalah sumber ataupun kekuatan utama lah untuk teruskan. Tidak ada orang lebih besar lah sebenarnya daripada parti dan juga perjuangan tu sendiri. Jadi itu satu benda yang kita rasa satu benda yang terpuji lah. Dan patut jadi benda yang baik untuk anak-anak muda terutamanya yang minat pasal politik ni. So jadikan jati diri masuk politik tu mesti ada sebab yang kuat lah. Dan itu yang paling menarik lah sebab langkah Sheraton ni kesan dia besar. Sebab itu saya sebenarnya sebelum membuat keputusan tersebut, saya berjumpa personal dengan Datuk Seri Azmin Ali dan saya juga jumpa personal dengan Datuk Seri Amir Sari. Sebab kita ada hubungan yang rapat. Jadi kita jumpa direct. Then actually I'm listening direct from them. Kenapa perlu keluar? Kenapa perlu stay? Jadi atas apa yang berlaku tersebut, keputusan saya lah untuk terus sama-sama kekal dalam perjuangan. Baik. Jadi satu benda yang yalah mungkin ramai orang tak tahu sebab istilahnya kadang-kadang bila kita kekal sekalipun, macam Abang Rahim tadilah sebut, walaupun pilih untuk kekal, ada orang cakap ini masih lagi sakit baki kartel. Itu merupakan cabaran cukup besar apabila kita dimakkan sebagai kartel. Kalau you tengok cabaran tu antara sebab menyebabkan saya rasa memberi satu tekanan dan menyebabkan saya betul-betul fight, menunjukkan saya sincere, ikhlas dalam meneruskan perjuangan ni. Kita ditohmah kartel ni, bukan saya sendirilah ya. Even Datuk Seri Amir Sari sendiri. Jadi digambarkan bahawa keadilan Gombak ni dipimpin oleh kartel-kartel yang saja berlakon untuk duduk bersama disebabkan kuasa dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita berjaya tunjukkan
Dan hingga hari ini saya rasa kesan tu sudah tak ada. Tak ada lagi. Orang tengok keikhlasan kita bersama dengan tim-tim saya, Datuk Seri Nisari, beberapa orang pimpinan, Saudara Amir Fazli dan ramai-ramai, kita dah tunjukkan bahawa kita sebenarnya memang ikhlas dalam memperjuangkan perjuangan yang diasas oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri. Jadi maksudnya cakap-cakap ataupun suara-suara sumbang tu sebenarnya ialah biasalah pandangan orang, kan. Mungkin dia ada kepentingan ataupun apa-apalah niatnya, tapi realitinya Abang Rahim dan juga kawan-kawan buktikan dari segi gerak kerja, dari segi khidmat tu menunjukkan itulah pilihan yang terbaik untuk kekal bersama dengan Parti Keadilan. Jadi untuk rakan-rakan yang bersama dalam podcast kali ini, itu sedikit sebanyak untuk fasa yang pertama ni, cerita tentang perjalanan Abang Rahim dalam dunia politik. Lepas tu ada segmen-segmen yang menarik, macam langkah syaratan tadi. So mungkin yang sebelum ni mungkin tak tahu, sekarang dah tahu. Jadi insyaAllah untuk segmen yang kedua nanti ada soalan-soalan dan mungkin lebih panas lagi berkaitan dengan Gombak, terutamanya menjelang pilihan raya negeri Selangor yang akan tiba tak lama lagi. Jadi kita berehat seketika dan kita akan jumpa sekejap lagi. Terima kasih.